A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara yang bahagia Cik Muhammad Saleh bin Salehin, Pengetua SMK Bandar Tasik Kesuma. Khususnya Cik Mat Zaki Abdul Rahman, iaitu pegawai PPD angkat sekolah ini, dan seterusnya juga Cik Muhammad Anwar Abdul Ghani, iaitu yang di-Ketua PIBG. Seterusnya guru-guru, ibu bapa, dan juga Kebit Kedang, lupa pula ketua bidang saya panggil Kebit Kedang, ketua bidang, ketua apa, penyelaras mata pelajaran sekarang ni apa? Guru kanan mata pelajaran, yang itulah seterusnya adik-adik yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, dalam banyak-banyak perkara kita nak buat pada hari Rabu, ada satu perkara yang paling kita tak nak buat, iaitu mendengar ceramah. Jadi tak payahlah buat muka excited macam nak dengar ceramah sangat. Tapi hari ni kita bukan ceramah, kita jangan sembang-sembang saja, sembang-sembang santai, bagi tahu tentang once upon a time. Macam tu kan, cerita tentang satu ketika dulu. Satu ketika dulu. Bila sebut satu ketika dulu, ini ayat yang biasa cikgu-cikgu pakai. Satu ketika dulu. Satu ketika dulu, saya pun pernah duduk di bawah ni. Satu ketika dulu, Cikgu Muhammad Saleh pun pernah duduk di bawah ni. Cik Zaki pun pernah duduk di bawah ni. Cuma bezanya masa cikgu-cikgu, mak ayah, kami semua duduk di bawah ni, masa tu belum ada lagi kipas besar suria tu. Dulu mana ada kipas ni kan, kipas barulah kan. Nak bagi tahu zaman dah berubah, tapi hasratnya sama. Hari ni you all dengar perkataan-perkataan yang you all tak nak dengar. Pagi tadi perkataan yang you tak suka dengar. Bangunlah, aku apa dah pagi tadi, sekolah, semayang. Kenapalah aku duduk dalam rumah ni? Saya dulu dibesarkan dalam keluarga yang berniaga. Mak saya berniaga, niaga si lemak, kuih. Dan saya pukul 4.30 pagi dah kena bangun, dengan muka toya tu, kena terbalik-terbalikkan donat tu biar dia sejuk, baru boleh golek-golekkan kat gula. Kari pap tolong gentil, tolong goreng, tolong bungkuskan nasi lemak. Berani lawan lah cikgu-cikgu perempuan tu, lawan dengan saya gentil ke kari pap belum tentu lagi lah kan? Tu antaranya lah kan? Dan saya tak cukup tinggi. Tak cukup tinggi. Tuan sangat tinggi. Tuan memang tinggi orangnya. Syekh, harus straight tu dah. Cubaan-cubaan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Baik semula ke apa? Tak payah. Okey, jadi alright. Okey, jadi makna kata bila saya bangun pagi, saya fikir kawan-kawan aku semua tidur lagi. Kawan-kawan aku semua boleh bangun lewat sikit daripada aku. Saya cakap, kenapa aku lahir dalam keluarga ni? Saya rasa tak puas hati. Tak puas hati. Kenapa aku lahir dalam keluarga ni? Kalau aku jadi keluarga yang senang sikit kan senang, rasa macam tu lah. Tapi sebenarnya tak.
Rupa-rupanya saya bersyukur sangat. Kenapa Tuhan bagi saya peluang duduk dalam keluarga yang macam ni? Sebab saya belajar erti susah dan faham apa pentingnya senang. Macam tu. Tu sebabnya you all kat depan ni kebanyakannya, mak nak buku, mak nak duit, mak nak ni, mak cikgu cakap ni. Okeylah, mama cikgu cakap macam ni. Ada mama. Ibu, cikgu suruh bayar ni. Ibu, cikgu suruh bayar ni. Cikgu suruh bayar tu. Dapat. Kalau lambat pun sebab terlupa je, bukan sebab tak ada. Zaman tu saya kata once upon a time. Ya. Hari ni semua mudah. Maklumat di hujung jari. Saya ceramah ni satu dunia tengah tengok. Sekarang satu dunia tengah tengok. Semua orang tanya Bandar Tasik Kusuma ni kat mana. Ada seorang sahabat nama dia Alfred di London. Dia tanya SMK Bandar Tasik Kusuma ni kat belah mana. Zaman dah berubah. Tiba-tiba ayat yang paling mahal adalah tiba-tiba. Sebab apa? Sebab Nabi dulu, Nabi Muhammad SAW, dia pernah ambil satu ranting kayu, dia buat satu garisan. Panjang garisan tu. Kemudian pada garisan yang panjang tu, Nabi buatlah satu petak segi 4 tepat, tergantung pada garisan yang panjang tu ada satu garisan segi 4 tepat, satu petak segi 4 tepat. Dalam petak segi 4 tepat tu, Nabi cakar dalam tu. Apa maksudnya? Nabi nak beritahu kita, bila sahabat tanya, ya Rasulullah, kau lukis apa tu? Garisan yang panjang tu nak beritahu itulah panjangnya cita-cita kita. Kita nak buat itu, kita nak buat ini, kita nak ini, tak sabar nak buat semua benda. Tapi rupanya segi 4 tepat tu, yang kecil tu, setakat itu je umur kita sebenarnya. Dan bila cakap-cakap jalan-jalan tu macam-macam lah, ujian, dugaan dan sebagainya, yang menyebabkan kita selalu sebut, tiba-tiba dah habis raya, tiba-tiba dah SPM. Mana form 5 yang SPM? Nak SPM, mana form 5? SPM. Tanyalah, betul tak? Macam baru semalam je sekolah rendah. Dah SPM, tak sabar nak tinggalkan sekolah ni. Tanyalah cikgu-cikgu, tanya mak ayah, tanyalah kita orang ni semua. Doa kami dulu tak pernah dimakbulkan. Kami dulu doa, ya Allah tangguhkanlah SPM ni, tak dapat. Tapi zaman you all makbul. Kan? Tapi mengada pula, janganlah tangguh lagi SPM ni. Nyampah aku. Kan? Betul, kita orang tak dapat tangguh pun, tapi you all ada masa yang panjang. Belajarlah. Sebab apa? You all tengok di luar sana yang menanti you all ni bukan yang perkara-perkara yang biasa. Semuanya. Harga rumah pun dah semakin kejam. Harga kereta pun dah semakin kejam. Semua kehidupan dekat luar ni sangat kejam. Tapi dia hanya akan baik kepada mereka yang ada ilmu. Cantik tolok pantai landai, tambek perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Sebab tu kena belajar. Sebab tu kena belajar. 20 tahun lagi adik-adik semua akan pergi ke satu alam yang baru. 20 tahun mungkin dah kahwin, dah ada karier mungkin. Tapi dia bergantung kepada apa yang adik-adik buat hari ni. Contoh, siapa nama Dek? You. Siapa nama? Ya? Sunagan. Sunagan. Betul ke? Sunagan sebelah tu apa? Amir. Katalah Sunagan ni dia pergi pasar malam yang paling top kat Bandar Tasik Kusuma 20 tahun lagi. Dia jumpa dengan Amir. Oi Amir, apa khabar? Lama tak jumpa. Itulah
Sunagan kan? Yalah. You buat apa sekarang? Dia tanya Sunagan. Okey lah, sekarang doktor pakar dekat KPJ. Oh iya ke? You sekarang buat apa, Mek? Tak apalah, tak payah tahulah. Okay, saya jumpa. Nah, ini realiti. Ini realiti. Kenapa Amir tu, bukan Amir yang ini, Amir ni okey. Kenapa Amir tu jadi macam tu? Kau fikirlah 20 tahun lagi kau nak jumpa balik, masa tu mengada buat reunion lah, jomlah kita gathering. Kebanyakan yang kurang berjaya, dia malas nak datang. Dia tak sanggup ditanyakan soalan, kau buat apa sekarang? Ni saya beritahu ni, once upon a time. Saya dulu sekolah di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu, SMAP Labu. Ada seorang sahabat saya waktu form 3 dia berhenti belajar. Bukan berhentilah, dia tak nak SMAP Labu, dia nak sekolah biasa. Kemudian dia keluar, dia bekerja. Lepas SPM dia kerja. Dia bekerja, dia masa tu kerja kilang dulu. Dia kerja kilang. Kerja kilang dulu mewah. Dulu kerja kilang memang mewah, seronok, overtime banyak. Kalau kilang tu base daripada Jepun, dia akan setahun sekali dapat pergi Jepun training kat sana, overtime. Tapi kerja teruk lah, 8 pagi 8 malam macam tu shift dia, setengah hari kerja teruk. Tapi gaji memang banyak lah, banyak pada ketika itu. Hari ni tak ada, kilang dah tak boleh bayar banyak lagi dah. Kalau kita demand pun banyak lagi. Abang Ila sanggup kerja, Abang Ipal sanggup kerja. Tu Abang Ila, Bangla. Abang Ipal, Nepal. Abang Ima, Myanmar. Pendatang asing ni sanggup kerja dengan gaji yang lebih murah berbanding orang Malaysia. So kalau tak nak, bye-bye. Malahan overtime tak bayar pun, ganti dengan cuti. Orang berniaga hari ni pun susah. Bukan minta maaf cakap. Orang yang berniaga boleh survive adalah orang yang memang dah biasa berniaga, dah lama berniaga. Orang yang baru berniaga memang payah. Tanyalah siapa mak ayah yang terbabit dengan PKP punya isu COVID-19. Tengok berapa ramai yang struggle nak survive dalam hidup dia. Kita boleh tengok dengan mata kepala kita sendiri hari ni. Menangis-nangis, marah kerajaan. Bila nak keluarkan duit kedua SP ni? Bila nak keluar kedua SP? Dah dapat kedua SP, sikit sangat 10,000 tu. Tak, ini realiti hidup. Ini realiti hidup. Kawan saya tadi lepas pada kerja kilang, akhirnya dia kerja kampung. Kerja kampung, kerja ni, kerja teruk. Memang kalau saya tengok dia, kalau bandingkan dia duduk sebelah saya, ada orang cakap macam kami bukan sebaya. Sebab dia kerja teruk dekat kampung. Ada satu malam saya yang menginsafkan saya, satu malam saya pergi berceramah dekat satu kampung, saya jumpa dia, sahabat saya. Bila saya jumpa sahabat saya ni, saya sebut nama dia. Saya sebut ni, nama yang saya sebut ni bukan nama dia, bukan nama sebenar. Sebab saya tak nak kan, nanti kan ada orang cakap, wah ni cakap pasal aku ni. Kata, Man, saya kata. Saya panggil dia. Bukan nama sebenar kan kau cari pula siapa pula Man SMAP Labu ni. Man, macam sihat Man? Ya Allah, lama tu tak jumpa dia. Saya peluk dia, dia menangis. Dia menangis sambil dia lap air mata. Dia tunjuk, sekarang percaya tak? Samsul Demat ni kawan ayah, percaya tak? Anak dia tak percaya yang ayah ni kawan dengan Samsul Demat. Saya peluk dia lagi. Ni ayah adik ni, ayah ni dengan acik ni kawan tau. Kita orang sama main bola dulu. Kau main keeper, ingat tak? Kau belaga kepala kau accident lama, kau langgar dengan siapa? Dengan player bola sepak Negeri Sembilan tu. Sekarang ni player bola sepak Negeri Sembilan dah dia. Masa lawan sekolah Tunku Durah, ingat lagi tak? Yang kita kalah, kita kena belasah tu, ingat tak? Sekolah SMAP Labu lawan sekolah projek bola sepak, semayang hajat bagai nak lawan tu. Wahdah Islamiyah, takbir, Allahu Akbar. Main faham, minit pertama kita nak skor dah. Gila betul. Oh, bantuan Allah dah sampai kata. Sekali dia balas 11-1 kan lah, ambil kau. Masa tu dia berlaga dengan striker. Masa tu berjahit kepala dia. Dia bawa, dua-dua kena bawa pergi hospital. Ingat ni. Kau ingat lagi cerita tu? Menangis dia. Dia pegang bahu saya, dia kata, kalau boleh kau pesan nak kat dia orang, pesan nak kat semua yang kau ceramah, jangan tak belajar.
Tu pesan dia. Apa yang kita buat hari ini akan menentukan apa yang berlaku pada masa depan. Adik-adik belajar hari ini, belajar rajin-rajin, insya-Allah ada harapan. Orang Arab berjanji, man jadda wajada. Siapa yang berusaha tentu berjaya. Tu pepatah Arab. Kena usaha. Dan yang paling penting, kena dengar pesanan dua orang yang paling penting sekali. Tu kat bawah bumbung. Oh syek. Maintain, tak payah berubah gaya tu lah. Iaitu guru-guru kita dan mak ayah kita. Mak ayah dia yang datang kan? Mana mak ayah yang datang mana? Ibu bapa tolong kat tangan. Ni ibu bapa yang terpilih je datang. Yang lain faham, kita faham. Mak ayah masing-masing berjuang demi kehidupan, kan? Jadi ni mak ayah yang datang. Dengar cakap mak ayah, dengar cakap guru. Guru kalau tak puas hati, guru kalau sakit hati, guru kalau tak rasa hati, memang payah ilmu tu nak sampai ke dalam jiwa sanubari dan hati. Tak kisah tu cikgu Melayu, cikgu Cina, cikgu India, cikgu Mat Saleh, tak kira. Dah namanya guru, kena dengar cakap dia. Di rumah dah tentulah, jangan sakitkan hati mak ayah kita. Menjawab aja. Halo? Halo? Long apa? Kenapa perlu jawab macam tu dengan mak kita? Tanyalah once upon a time. Cikgu-cikgu, mak ayah kami semua, kalau kena panggil, halo, berlari dulu. Mak, ada apa mak? Ada apa mak? Pergi beli barang mak ni. Okey, mak nak beli apa? Dengan kedai-kedai sekali ke apa? Tulis barang, takut terlupa, siap kita sok khabar. Mana ada memo pad macam sekarang? Betul? Jadi nak berjaya dalam hidup, 5 perkara dia tak boleh elak. 5 perkara tak boleh elak, iaitu yang pertama, prosesnya panjang, bukannya tiba-tiba. Proses panjang. Bab kata pepatah Jawa, the beauty of success is not the achievement but the journey. Keindahan sesuatu kejayaan itu bukan pencapaiannya, tapi perjalanannya. Ya, perjalanan untuk kita berjaya tu yang paling mustahak. Satu hari nanti kita akan cerita dengan semua. Pernah dengar tak cikgu bila mengajar, 3 dialog yang paling popular cikgu selalu sebut? 3 dialog paling popular cikgu selalu sebut. Yang pertama, apa nak jadi dengan kamu ni? Betul tak? Betul tak? Dialog yang paling popular, yang lagi popular, yang kedua, kamu sedar tak exam berapa hari lagi? Yang kedua. Dan ayat yang paling popular, kamu tahu tak, zaman saya dulu tak habis zaman ni. Dan cikgu ni pun dia mengulang apa yang cikgu dia cakap dulu. Mak kita pula dia pakai 3 sekali. Apa nak jadi dengan kau ni, peksa berapa hari lagi, zaman mak dulu. 3 tu. 3 dia pakai sekali. Tapi cikgu ni marah sebab sayang. Jangan kita sayangkan cikgu kita ni, hargai cikgu ni pada hari guru je. Sampai menangis cikgu bila buat persembahan. Lagu nasyid ni ditujukan kepada guru-guru yang telah banyak mendidik kami. Lah cakap. Ini, oh guru, kau disiram bayu pagi. Bukan main ni. Sebenarnya tu lagu kumpulan Aziz. Dulu masa saya semak Melabu, dulu kita kena tukar lagu Aziz. Oh ibu, kau disiram bayu pagi, kan? Tu Aziz. Kita tukar. Oh ibu, kau disiram bayu pagi, kehilangan terasa kini dan kesepian. Kumpulan Exhaust. Buat persembahan untuk cikgu, guru untuk kita hargai. Sampai hari ni
Saya kalau ada masa, saya akan call cikgu. Call nombor telefon cikgu yang saya ada. Saya masih ada lagi nombor telefon cikgu matematik saya darjah 3. Saya call pensyarah-pensyarah saya call. Saya tanya apa khabar, sihat tak? Bila ada masa saya teringat, saya akan call. Sihat ke? Lama tak jumpa. Ada seorang lecturer account saya, mengajar account semasa kat universiti dulu, Puan Laila. Assalamualaikum Puan Laila, sihat ke? Sihat, lama tak jumpa. Siapa ni? Samsul. Oh, yang mana satu Alah, yang tertinggi student ni. Oh tu, yang tinggi tu. Oh, okey. You memanglah tak baik-baik ngacau I, dia kata macam tu. Adalah ayat dia. Habis buat apa sekarang? Ceramah ajalah. Ceramah apa? Dia tak tahu. Saya cakap, saya lah Samsul Debat. You kan daripada dulu sampai sekarang tak habis gurau. Serius lah. Dia tak percaya aku dah jadi penceramah. Macam tu lah keadaannya. Cikgu matematik saya yang mengajar saya darjah 3, Cikgu Noraini Amran, ingat. Dia mengajar saya, kemudian bila kali terakhir saya call dia dah tinggal setahun nak pencen. Dia dah jadi, rupa-rupanya dah jadi lecturer bahasa Inggeris di college, ada apa, di pusat matrikulasi Pagoh. Saya kata, ya Allah, dia ngajar aku matematik dulu ni, dah jadi English lecturer. Okey, tanya dia, sebab saya akan ingat dia. Selagi mana kita hidup, dengarlah pesan cikgu. Saya ingat cikgu-cikgu saya, Kuih Nyok Moy, saya ingat lagi, mengajar saya statistik. Saya ingat lagi Puan Siwa Kor ajar saya English. Saya ingat lagi. Dia ingat satu ayat, we'll never learn English, but we practice English. Kena cakap bahasa Inggeris. Sampai ke UiTM, mati berdiri cakap orang putih. Kena cakap bahasa Inggeris. Di Smart Labu, kita wajibkan hari Rabu ada peraturan English Day. Satu perkataan bukan bahasa Inggeris keluar daripada mulut kita, denda 50 sen satu perkataan di Smart Labu. Apa yang berlaku di Smart Labu pada hari Rabu? Senyap sunyi. Tak ada siapa pun bercakap hari itu. Semua main bahasa isyarat dia. Betul, kita kena praktis cakap bahasa Inggeris. Betul. Cemburu kita tengok sahabat-sahabat kita bahasa yang Indian. Jom tengok Indian fella, kita tengok kawan-kawan kita yang India cakap English berabuk tau. Berabuk sampai kena, hey, how are you? I'm fine, alright. Dia ada style tau cakap. Saya tengok, saya filem yang paling saya minat filem Tamil. Sebab dia boleh mengasah critical thinking. Filem Tamil kita tak boleh agak ending dia macam mana. Sangat kritikal. Sudah mati, bangun balik. Sudah kena tikam, ada 2 pedang, masih boleh lawan lagi. That's terbaik. Yang terbaru The Beast, saya tengok VJ, saya tengok. Saya tahu lagu Tamil pun saya tahu. Yang kana sol laye nevilay. Tahu. Chinese punya cerita pun saya tengok. Chow Yun Fat, Replacement Killer. Chow Sing Chi, Stephen Chow, dah lama tak tengok. Ni wen wa ai ni yo to sheng wa ai ni yong chi fe. Terasa Teng tu pun sudah sampai atas, dia kata. Itu Teresa Teng sudah sampai atas. Oh, sudah mati. So sebab saya tak tengok drama Melayu, baru nak tampar bersambung. Tampar. Apa? Isteriku bukan bidaan. Suamiku seorang pendosa. Kasih tak terkenang. Macam itulah lebih kurang. Saya tak tengok drama Melayu. Saya tak tengok. Apa-apa pun prosesnya panjang nak berjaya. Proses tu panjang. Yang kedua, nak berjaya kena ada komitmen. Tak ada komitmen, adik-adik tak boleh berjaya. Kena datang dengar ceramah ni, kena datang kelas, jangan ponteng. Yang ketiga, kena ada fokus, jangan buat benda lain. Dalam kelas usik sana usik sini, tak ada fokus, macam mana nak berjaya? Paling susah nak fokus nak berjaya apa? Sejarah.
Mat tak apa, boleh buat latihan, tonton-tontonnya. Takkan kau berkhayal waktu kau kira tu. Sejarah, mana cikgu sejarah? Tak mengaku dah. Mana cikgu sejarah ni? Oh, seorang. Oh, cikgu sejarah pun pakai baju kadet. Mana lagi cikgu sejarah mana? Seorang je. Oh, 2, 3, 4. Subjek sejarah ni memang sebenarnya subjek yang sangat penting. Terutamanya orang yang nak jadi lawyer, nak jadi peguam, nak jadi penasihat undang-undang, nak jadi pegawai takbir diplomatik. You all kena bagus subjek sejarah. Saya dulu cakap, apa benda lah belajar sejarah ni dulu, saya kata. Rupanya dah belajar pun saya tahu. Bila saya ambil law, saya kena buka buku MLJ, Malaysian Law Journal ni, kena buka CLJ, kemudian tulisan bawah satu ngau tulisan tu. Tebal ni, dan kita kena pakai pembaris kalau nak tengok case law, statute semua nak tengok. Semua tebal-tebal. Tu belum cerita land law, bukan cerita lagi conveyancing. Nak belajar semua benda ni, memang tulisan kecil-kecil dan kena ingat sejarah case. Kena ingat. Tu sebab subjek sejarah kena apa? Cikgu sejarah kena ketekankan dia orang. Satu je cara nak fokus dekat dalam belajar. Sebab you all kan dapat fokus paling lama pun 20 minit. Dalam subjek sejarah, you paling lama 20 minit. Masuk minit ke 21, korang dah mula sampai pada zaman yang cikgu sedang ajar. Kalau tengah cerita Kesultanan Melaka, kau dah nampak istana. Kau nampak cikgu tu pegang keris lah. So kalau nak mengelakkan benda tu jadi macam tu, khayal, senang je. Apa yang cikgu ajar, cuba baca dulu sehari sebelum masuk kelas. Besok ada kelas sejarah, malam ni baca sekali lalu dulu. Kita akan jumpa benda-benda yang kita tak faham. Kena baca dulu. Dan bila cikgu mengajar, kita masih tak faham, cikgu boleh tak cikgu explain sikit yang ni? Tanya. Itu cara dia. Malahan dengan cara itu kita akan ingat tanpa perlu kau belajar teruk-teruk ketika hujung tahun last minute pun nak belajar. Sebenarnya matematik kena buat latihan, bahasa Inggeris kau kena cakap, sains kau kena tengok formula-formula dia. Tu sebabnya saya dulu bila habis aja SPM, saya terus sambung belajar. Saya jadi cikgu setahun. Jadi cikgu setahun. Mula-mula saya jadi cikgu ganti selama 3 bulan. Sekolah ada 3 sekolah sempat saya jadi cikgu ganti. Kemudian saya jadi GSTT, guru sandaran tidak terlatih, dengan gaji 494.50 sen sebab SPM. Kemudian saya kata tak boleh, aku kalau jadi cikgu mati budak ni aku kerjakan. Saya tak ada kesabaran macam cikgu-cikgu yang ada. Saya pun tak ada, saya stranded. Saya tak boleh nak jadi cikgu. Sebab bukan semua orang. Saya paling respect, dah lah cikgu, dia mengajar pendidikan khas pula. Allah, memang saya respect. Sebab nak jadi cikgu, cikgu-cikgu tolonglah jangan pandang rendah pada karier cikgu. Kadang-kadang bila tanya, awak kerja apa? Cikgu je. Je hujung tu. Cikgu je. Sedangkan dulu bila belajar dekat universiti, lepas tu pilih pendidikan, dah pilih pendidikan, tak sabar posting. Dapat posting Kenduri, alhamdulillah dah dapat posting SNK Bandar Tasik Kusuma. Macam tu lah manusia ni. Memang sebelum dapat macam tu, bila dah dapat, kenapa dah aku ajar budak-budak ni, aduh, tak sabarnya nak tunggu hari Jumaat ni, ya Allah, nak cuti, ya Allah. Cuti sekolah kan minggu depan, kan? Tapi pada mereka yang SPM, cuti tak cuti sama je. Tak apa, belajar je. Tahun ni je. Tahun depan kau dah tak dengar dah orang pergi belajar, pakai baju sekolah lagi. Takkan kau nak repeat, kan? Masuk universiti, masuk kolej, tak ada siapa nak larang kau dah. Sukati kau nak pergi sekolah, nak pergi kelas, tak nak pergi kelas, sukati. Kawan saya dekat universiti dulu, dia boleh tidur 2 hari. 2 hari dia tidur. Orang lain bangun tidur, dah pukul apa dah, dia tak, hari apa dah, lain soalan dia.
Dia banyak ponting kelas. Lepas tu orang dah grad, dia tak grad lagi. Lepas tu akhirnya dia sambung belajar balik semula. Dia sambung. Dia jadi lecturer, dia kerja jadi pendaftar. Sampai dia naik pangkat jadi pendaftar dekat Kolej PTPL. Alhamdulillah dia dah sambung belajar, dah ada doktor dah sekarang. Wah, dulu tidur 2 hari. Asal tidur 2 hari. Tak tidur 2 hari. Itu sebab saya kata kita kena determine kita nak jadi apa kan datang. Fokus, komitmen. Kemudian kena ada apa? Kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Disiplin kena ada. Tak ada disiplin, tak boleh berjaya. Datang kelas lambat, takkan berjaya. Homework tak buat, takkan berjaya. Homework tu sebenarnya untuk kita prepare, membiasakan diri dengan latihan-latihan. Dan begitu juga kena istiqamah, keberterusan kena ada. Dan untuk berjaya dalam diri kita, pertama, jujur. Tolong jujur. Cikgu tanya kelas, ada apa-apa tak faham? Macam ni, koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Kelas ada apa-apa soalan? Macam tu lah. Cikgu pun tak tahu kau faham ke tak. Yang seorang tu, kelas ada apa-apa soalan? Seolah-olah soalan tak tuju kat dia. Yang seorang ni, kelas ada apa soalan? Kemar barang, dah habis. Kemar barang. Tanya soalan, jangan kau bahankan kawan kau tu. Kelas ada apa-apa soalan? Saya ada satu soalan cikgu. Tanya soalan siut. Ada masalah. Kita kena raikan. Mungkin soalan yang dia tak tanya tu memang kita pun kebetulan aku pun tak tahu. Bagus juga dia tanya soalan tu. Jujur, tak faham cakap tak faham. Kalau faham, faham. Kelas apa soalan nak tanya, kalau kita senyap, cikgu anggap kita faham, kita menipu, kita tak jujur. Kedua, amanah datang sekolah. Okey, pergi sekolah, mak ayah kita pesan, pergi sekolah kau jangan belajar, entah kau bercinta, kau cek girlfriend. Okey, kau cubalah kalau boleh kau ponteng je kelas tu, mana yang kelas yang kau boring kau jangan masuk. Ada tak mak kita pesan macam tu? Oh, tak ada. Mak ayah kita pesan apa? Belajar rajin-rajin. Setiap kali beli baju dia cakap, tengok tahu tak berapa belanja baju sekolah. Untuk ni je, tahun ni je dengan duit buku kau. Ya Allah. Ayat dia. Mak kita bukan suruh kita bayar balik. Memang suruh bayar, tapi bukan bayar dengan duit, tapi bayar dengan kejayaan. Mak, alhamdulillah lah mak. Alhamdulillah mak. Semua A, satu je C. Wah cik. Semua A, satu je C. Oh iyalah, satu A, satu C. Yang lain tak ambil. Jangan macam tu. Alhamdulillah mak, semua dapat A mak. Alhamdulillah. Ya Allah, seronok. Tak apa, buat lagi tau. Nanti besok SPM, kalau result bagus, nanti kita pergi bercuti. Apalah, bagi galakan. Mak ayah boleh bagi galakan macam tu, tak ada masalah apa. Belajar je. Sebenarnya berjaya tu bukan untuk mak ayah kita, untuk kita. Saya dulu bila habis SPM, terus ambil diploma in public admin di UiTM di London, Alur Gajah, Melaka. Lendu. Kemudian saya sambung ijazah sarjana muda undang-undang di UiTM di Shah Alam. Sebelum final exam, saya dah dipanggil untuk temuduga bekerja. So saya jadi pegawai pendakwa. Bila masa saya final exam, saya senyum menjawab final exam sebab kerja dah tunggu saya. Saya jadi pegawai pendakwa di sebuah agensi kerajaan, bawa kes-kes mahkamah untuk lawan kes untuk bagi pihak jabatan kerajaan. Kemudian lepas 3-4 tahun, saya ditawarkan pula, dapat offer pula jadi pengarah undang-undang, jadi legal advisor untuk PBT. Alhamdulillah. Saya jadi pengarah undang-undang, saya merasa jadi bos. Saya ada 80 orang penguatkuasa bawah saya. Saya ada 8 orang pembantu tadbir. Saya ada 2 PA, seorang India, seorang Melayu.
Yang jaga jadual saya, bila meeting ada orang bawa beg kita, saya ada driver, saya ada kereta rasmi. Dulu saya rasa dah. Dan kemudian saya berceramah. Dulu ceramah part time. Sampai satu tahap saya pun tak tahu mana satu part time, ceramah ke jadi pengarah atau part time. Jadi saya kena decide. Dan kemudian saya ambil cuti tanpa gaji selama setahun. Cuti tanpa gaji selama setahun untuk cuba dalam bidang konsultan. Tak sampai setahun, bos saya panggil balik. Balik kerja lah, ni banyak-banyak benda nak kena settle ni. Balik kerja balik, dalam 9 bulan saya masuk kerja balik. Saya naik pangkat lagi. Naik grade. Alhamdulillah. Gaji last saya dah 10,000 lebih lah. Gaji last saya. Tapi akhirnya saya fikir, apa yang saya nak dalam hidup saya? Kalau saya nak buat, buat sekarang. Kalau tak nak buat, berhenti sekarang. Macam tu je. Saya kena pilih. So macam tu jugalah you all. Kalau nak berhenti, berhenti sekarang. Nak berhenti belajar sekarang. Tak nyusahkan cikgu, tak nyusahkan mak ayah. Cakap saya nak kerja car wash, saya nak kerja kilang, saya nak kerja McD. Memang ada. Tapi satu hari nanti, saya teringat ada beberapa budak notice server saya. Masa saya kerja jadi pengarah dulu, notice server ni maknanya dia tak cukup SPM pun memang teruk. Ada yang tak ada SPM pun dia jadi bailiff, dia hantar notice je. Bila dia hantar notis saman, hantar notis, bukan semua orang terima notis dengan baik. Kena maki, kena halau, kena kerja anjing. Kena maki ni, maki daripada kepala sampai ke kaki ni, kena maki ni. Jadi saya mengadu dengan bos saya. Dengan bos saya, Datuk, budak-budak kita kena maki teruk tu, hantar notis, saya kata tu. Saya expect bos saya akan cakap, dia akan cakap apa? Kesian budak kita, aduh, tak apalah, sabarlah. Saya ingat bos saya akan cakap macam tu. Tapi apa bos saya cakap? Saya tak boleh lupa ayat dia. Kau cakap dengan dia orang, kalau tak nak kena maki, jadi pengarah. Jadi kalau nak jadi pengarah, lain kali jangan main-main masa sekolah dulu tu. Tu ayat dia yang menyebabkan saya ingat. Lain macam jawapannya. Itu sebab saya kata, apa yang berlaku akan datang once upon a time. Satu hari nanti, bila adik-adik kat luar susah nak minta kerja, kerja ni tak dapat, kerja tu tak dapat. Bayangkan masa saya kerja jadi pengarah dulu, saya terlibat dengan temu duga. Jawatan tu jawatan pembantu penguatkuasa grade 19, hanya memerlukan SPM. Yang minta kerja tu siapa? Yang minta tu siapa? Orang yang ada degree, ada master pun minta, sebab tak ada kerja. Tak ada kerja sebab apa? Sebab kerja yang sesuai dengan dia, semua ada orang yang lebih baik daripada dia. Tu sebab adik-adik kena belajar. Lalu dekat jalan-jalan utama tu, tengok taman-taman perumahan yang baru naik, cuba tengok harga rumah. Hanya, dia punya hanya tu, hanya 800,000. Ya Allah, hanya kau ingat RM8 tu. Tu sebab kena belajar. Ingat pesan guru. Datang dari Padang Keladi, singgah sekejap ke Tanjung Karang. Macam mana ilmu nak menjadi kalau dah dilanggar pantang dan larang? Pokok sena tepi sepadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, tak akan putus petua guru. Bila cikgu pesan tu, dongalah. Jadi kena faham lah, saya ni ceramah memang banyak pantun kan? Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang dirontangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Negeri Sembilan banyaklah pantun kan? Jadi belajar rajin-rajin. Apa yang perlu ada tadi? Jujur, amanah. Lepas tu kena ada apa? Ukhuwah, jaga hubungan satu dengan lain supaya boleh belajar. Tak faham, tanya guru. Cikgu cukup suka kalau tanya dia, cikgu saya nak tanya. Kadang-kadang saya malu lah tanya cikgu dekat dalam kelas. Pergi bilik guru. Tak pernah lagi cikgu halau, cikgu saya ada soalan nak tanya cikgu, boleh tak? Kau pergi keluar sekarang. Keluar sekarang.
I tak nak nampak muka you dekat dalam bilik guru ni. Faham? Mana ada cikgu macam tu? Cikgu punya seronok. Kadang-kadang cikgu apa dia? Apa? Saya tak faham bila cikgu ajar. Yang mana kamu tak faham tu? Yang mana? Semuanya. Dah cikgu pula menangis. Apa yang kau belajar sama ni? Tu sebab jangan simpan. Tak faham terus tanya, terus catat. Faham? Kemudian apa yang perlu ada? Ukhuwah ni jaga hubungan dengan guru. Jangan sakitkan hati guru. Cuba kau buat hari birthday cikgu. Cuba tengok birthday guru. Tahu tak birthday dia bila? Carilah, investigate. Tanyalah cikgu-cikgu lain. Kalau cikgu lelaki dia lain. Cikgu lelaki ni dia memang kedekut emosi. Cikgu lelaki dia tak jadi apa nak jadi dengan kamu, tak payah. Dia masuk diam, dia pandang, semua diam. Okey, buka pasal 18. Tolong baca tu, baca, dia diam baca. Macam tu memang kelas dengar ni cikgu perempuan lain kan, lain. Cikgu tu buat surprise. Kalau cikgu lelaki, bangun, selamat hari lahir cikgu. Oh, tahu okey. Cikgu lelaki macam tu. Kalau cikgu perempuan dia emosi sikit. Bangun, selamat hari lahir cikgu. Ya Allah, mana kamu tahu ni? Okeylah, hari ni semua buat kerja sendiri. Itu yang terbaik tu. Yes, kata kan. Belajar kajian ni Kemudian apa yang kena ada adalah hikmah. Percaya pada hikmah. Ada hikmahnya aku kena belajar ni. Satu hari nanti aku dapat result yang bagus, aku boleh kerja dengan baik. Result bagus, bayangkan ambil keputusan periksa, bayangkan. Ya Allah, alhamdulillah. Budak lelaki takkan macam tu lah. Budak lelaki, weh, kau tengok result aku ni. Betul kau tengok, asal semua A ni weh? Budak lelaki macam tu. Bayangkan wartawan tanya, apa perasaan adik dapat semua A? Semua adalah hasil usaha gigih kemudian cikgu kat belakang, dan juga cikgu tu, cikgu saya, dia banyak tolong saya lah, banyak ni. Lepas tu ayah saya, dia banyak bagi galakan. Amboi, ya, mak saya pun sama bagi galakan. Itu budak lelaki. Yang geng-geng belakang dah tak boleh nampak kamera. Budak perempuan lain. Budak perempuan dia emosi. Apa perasaan adik dapat semua A? Happy sangat. Tak tahu nak cakap. Mak. Budak perempuan dia teruk pun dia nangis, dia bagus pun dia nangis. Peluk. Tak kisahlah, tapi happy tak masa tu? Happy. Dapat masuk universiti, kita ada kehidupan sendiri, ada bilik asrama kita tu satu bilik 2 orang. Ada meja study sendiri. Masa tu kita faham kenapa daripada dulu kita diajar suruh basuh baju sendiri. Kan? Belajar untuk berdikari. Tapi masanya sekarang tak apa, selagi ada momen dengan mak ayah, duduk dengan mak ayah. Kita orang semua dah ada kehidupan sendiri. Betul. Kau jangan ingat best friend kau yang duduk sebelah tu nyanyi kita BFF tau. Janji tak sampai bila janji. Tak ada. Kau tengok bila kau dah keluar, kau dah masuk universiti, kau dah hidup kau sendiri. Dulu BFF ni jumpa kat pasar malam. Weh, ya Allah, lama tak jumpa kau. Nanti kita jumpa lagi. Kau ada nombor aku kan? Nanti papa call lah. Tak, husband dah tunggu dalam kereta. Dah habis. Takat tu Tu sebab belajar kajian-kajian, sebab tak ada orang nak buang masa nak menangis dengan kau dengan sebabkan result kau teruk tu. Tak ada siapa nak buang masa. Belajar kajian-kajian. Begitu juga profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan belajar. Dan belajar betul-betul. Time tengok TV, tengok betul-betul sampai pecah TV tu, kau tengok. Time main betul-betul. Tapi waktu belajar tolong fokus belajar. Begitu juga pentingnya pada kita hari, jangan buang masa. Jangan buang masa. Masa cepat berlalu. Buat apa nak buang masa? Belajar kajian-kajian. Cepat.
Kalau lambat kita akan ketinggalan. Hadir dalam kelas, jangan ponteng. Ni ada je kelas-kelas tertentu bawa sakit perut, pergi bilik air, toilet selama-lamanya tak datang kelas. Itu semua trik dah faham dah. Tak payah. Sebab akhirnya yang rugi kita bukan cikgu. Cikgu bising bukan sebab untuk dia. Saya cakap tu terang. Contoh sekarang cuba tengok. Sekarang dah bulan berapa? Bulan 6. Pintu pagar sekolah tu. Pintu pagar sekolah. Kau tengok daripada bulan 1 tu. Daripada bulan 1, berapa ramai bekas pelajar sekolah ni masuk balik dalam sekolah ni, jumpa cikgu cakap terima kasih sebab dia dah berjaya. Berapa ramai? Berapa ramai cikgu? Bekas pelajar masuk balik dalam sekolah ni, jumpa cikgu dia cakap terima kasih sebab dia dah berjaya. Berapa ramai? Silap-silap tak ada. Kalau masuk pun sebab nak jumpa pengetua, sijil tertinggal. Minta tolong sahkan sijil dia pernah sekolah sini dan sebagainya. Nak beritahu, itulah mulianya cikgu-cikgu korang ni. Setiap kali korang dapat semua naik gaji dia RM500. Relax, tak ada, mana ada. Tak usah mimpilah gaji naik. Nah, kenaikan tahunan pun naiklah RM60, RM70, RM110. Tengok tangga gaji dia. Tapi cikgu tetap mengajar. Cikgu tak dapat apa mengajar korang. Yang dia harapkan pahala, ada berkat, mudah-mudahan Allah mudahkan hidup dia. Tuhan mudahkan hidup dia orang. Mudah-mudahan aku mengajar anak-anak orang lain ni, mudah-mudahan anak aku kat sekolah lain pun ajar macam mana aku ajar. Itu je. Jadi kena sayang cikgu kita, kena hormat cikgu kita. Jangan sakitkan hati cikgu. Saya selalu sebut ni tentang adab. Hari ni pelajar-pelajar adab dengan cikgu pun tak ada. Bergurau dengan cikgu melampau-lampau. Bergurau dengan cikgu, mengenakan cikgu. Adab, tetap kena hormat dengan guru. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, pagah dek budi dengan bahasa. Budi bahasa dengan cikgu jaga. Nampak cikgu hormat. Lalu depan cikgu, cikgu sihat cikgu, apa khabar cikgu, Assalamualaikum, selamat pagi cikgu. Hormat, adab kena jaga. Dalam kelas datang awal, adab. Dalam kelas jangan buat benda-benda yang cikgu tak suka, adab. Imam Syafi'i dulu masa Imam Malik mengajar dia, Imam Malik tegur, kamu buat apa tu? Kamu buat apa tu? Sebab adab. Imam Syafi'i kata, dia jawab, demi Allah, aku ni miskin, aku tak ada duit nak beli pen dan kertas, aku mencatat nota dengan air liur aku tulis dekat tapak tangan aku. Nak bagi tahu penekanan tentang adab. Adik-adik nak berjaya, nak pergi jauh dalam hidup adik, jaga adab, cikgu akan doakan yang baik-baik. Cikgu, Assalamualaikum cikgu, cikgu doakan saya cikgu supaya mudah dapat pelajaran, cikgu doakan saya semoga saya berjaya. Walaupun cikgu tu non muslim cakap, cikgu please ya, cikgu doakan saya ya, bagi mudah-mudahan saya berjaya. No, dia always doakan untuk you. Sebab bila senangkan hati cikgu, cikgu pun hari-hari doa berjaya. Cikgu-cikgu pergi kat luar pun sekarang dah tak ingat dah, kamu anak murid saya dia tak ingat dah, sepunya ramai anak murid dia. Kerjaya yang paling mulia cikgu. Tu sebab Dr. Usman Awang dalam sajak dia sebut, seorang jurutera, engineer, lawyer, doktor dan sebagainya, semuanya bermula dengan seorang guru biasa. So, tolong jaga, hargai cikgu-cikgu anda semua. Boleh? Boleh tak? Boleh. Hari ni saya nak dalam kelas yang pertama you all masuk hari ni, bangun, kami sayang cikgu, kami sayang cikgu, buat macam tu. Tengok reaction cikgu. Ya. Sebab cikgu ni dia tak ada apa, dia hanya boleh bagi ilmu dekat kita, dan ilmu tu yang tak ada kat tempat lain. So jangan kita sia-siakan. Saya hari ni boleh bercakap dekat depan, puncanya apa? Cikgu, guru saya. Kemudian bila saya sampai ke universiti, tak boleh nak cakap, oh sebab lecturer saya jadi sekarang saya macam ni. Tak. Sebab bermula dengan cikgu saya. Keyakinan tu mungkin kita dapat kemudian, tetapi cikgu ni dialah yang memulakan daripada A, B, C, 1, 2, 3, bermula daripada awal. Belajarlah rajin-rajin. Sebab kalau yang tak nak belajar, akhirnya yang rugi tetap kita. Ini zaman apply, bukan zaman cakap. Jangan saya nak berjaya, saya nak berjaya. Jangan cakap je, kena buat.
saya nak buat ni, saya nak berjaya, saya nak belajar sampai berjaya, buat, tunjukkan ni kita boleh berjaya. Biar kita keluar daripada Beranang ni, nak keluar sangat daripada Beranang, keluar daripada Beranang, pergi KL, pergi Singapura, pergi Sarawak. Saya nak cerita, ada seorang, bila saya ceramah di MLNG di Bintulu, Sarawak, saya ceramah di Bintulu, Sarawak, saya jumpa seorang pegawai eksekutif, duduk relax, pakai t-shirt Petronas tu, dia duduk minum dengan saya. Ustaz, bila sampai ni? Dia buat-buat, saya tanya, saya setiap minggu balik Semenanjung Ustaz, saya rumah saya KL, dia kata rumah dia KL. Oh ya ke? Setiap minggu balik? Dah minggu lah, saya dah booking dah setahun punya flight, dia kata. Setiap minggu dia balik. Saya tak payah cerita lah jawatan dia apa. Saya tanya, akhirnya saya tanya staff dia, gaji dia berapa? MLNG kan, Malaysian Liquid and Nitrogen MLNG tak, Liquid and Gas kan. So gaji berapa tu? Gaji dia 80,000 sebulan. Saya kata, kalau aku nak buat apa, menjala atas duit tu kan. 80,000 sebulan, dan tahun lepas, hujung tahun bulan 12 dapat bonus 6 bulan gaji. Kalau cikgu lah, tiba-tiba lah kerajaan umum dengan ini diumumkan allowance, kalau saya tak, contohlah katalah diumumkan dengan ini guru-guru dapat bonus khas tahun ni, setiap seorang akan diberikan, yang grade 41 ke atas akan diberikan bonus 500,000 seorang. Contoh, jangan minta tau, jangan cek pula akaun kan. Contoh, kalau dapat 500,000 sebulan, saya nak tanya, banyak ke tak banyak? Cikgu, banyak tak? Banyak kan? Silap-silap ada yang jumpa pengetua, saya ingat saya nak berhenti lah, saya nak kejar cita-cita saya, agak macam tu kan. Tapi pada orang tu, maknanya bila orang yang dah berjaya ni, tak ada benda kat dia. Saya pergi rumah, kenal tak Datuk Mahdi? Datuk Mahdi BZ. Kenal Datuk Mahdi? Datuk Mahdi yang kahwin dengan Eliza Helmi tu. Oh, tu sahabat saya tu. Bayangkan, dia dapat Datuk Seri ketika dia umur 30 tahun, dia dah dapat Datuk Seri. Bawah dia ada 400, yang tenaga kerja bawah dia 400 orang, semua buat sales untuk dia, untuk company dia. Dia setiap bulan pergi umrah. Bayangkan berapa income dia. Berdahsyat. Ada satu orang kaya tu, saya tanya, rumah dia besar, kereta besar, saya tanya, Datuk, agaknya mahal rumah dia. Tak adalah, masa saya beli dulu murah lagi, masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab dia? Dia bukan belagak. Tak, semua ni dicapai bukan dengan mencuri, dicapai ni bukan dengan menipu, tak. Semua dicapai dengan ilmu, dicapai dengan ilmu dan berjaya. Datuk Ananda Krishnan, kenal? Kenal tak? Antara India yang terkaya dalam Malaysia. Dia bukan syarikat AirAsia. Bayangkan, dia tak ada, tu sebabnya pesawat tu dia letak AK Ananda Krishna. Wah. Sampai tu tak kita cakap, mana dia dapat duit? Dia belajar. Dia belajar ilmu, strategi nak berjaya. Tapi sebelum you nak belajar strategi nak berjaya tu, selesaikan di sekolah ni dulu. Kalau saya tanya, nak beli kereta apa? You all tak nak kereta Viva. Nak beli kereta apa? Azia. Aku bawa Azia ni tau, kau jangan gelak. Kan? Kalau beli rumah, oh tak nak rumah teres, tak nak. Tak nak. Semi-D boleh lah, banglo. Okey. Nak banglo. Tanyalah cikgu-cikgu ni, komitmen bulanan berapa? Tanya. Rasa-rasa komitmen cikgu-cikgu ni berapa sebulan? Berapa sebulan? Agak-agak lah. Berapa sebulan? Komitmen kena bayar rumah, kena bayar kereta, kena bayar berapa? Berapa? 5 dah. 10,000 tak lagi ni. Nampak macam tu. Cikgu kalau bawa kereta kecil pun dia saja tak nak tunjuk kereta besar dia dekat rumah. Sebab semua ni boleh jadi realiti hanya dengan belajar, dengan ilmu.
Jadi adik-adik semua, pesan saya, maknanya bila kata pesan tu mana dah nak habis tu, sebab saya faham muka-muka suruh berhenti tu, saya faham dah beralih-alih tempat duduk tu. Kita kena cepat, kita kena hadir kelas, jangan ponteng, kita kena apply, jangan cakap aja nak berjaya tapi tak buat. Kena mantapkan pengetahuan kita, mana subjek yang kita lemah kita kena improve. Profesional jangan campur aduk peribadi dengan belajar. Kemudian kita berusaha, beriltizam untuk capai terbaik. Saya dah tunjukkan gambaran orang berjaya macam mana. Organize, susun atur strategi untuk berjaya. Dan yang terakhir sekali, jangan lupa letak niat yang baik. Aku berniat belajar ni sebab aku nak capai kejayaan, sebab aku nak bahagiakan kedua ibu bapa, aku nak bahagiakan guru-guru aku. Mudah-mudahan aku akan kembali semula ke sekolah untuk bercakap, untuk menyampaikan ucapan terima kasih aku kepada guru yang mendidik aku sejak sekian lama. Boleh tak macam tu? Boleh tak? Niat dia nak belajar rajin-rajin sebab nak capai kejayaan, dan satu hari nanti kita membahagiakan mak ayah kita, dan kemudian kita akan masuk semula dalam sekolah ni nak jumpa cikgu-cikgu, cakap terima kasih cikgu sebab saya dah berjaya cikgu, terima kasih cikgu, kalau tak sebab cikgu saya takkan sampai ke sejauh ini. Boleh tak? Boleh ke tidak? Jadi belajarlah rajin-rajin, jangan buang masa, sebab masa itu emas. Masa ibarat pedang. Kalau kita lambat, pedang yang akan potong kita. Teringat kata-kata pepatah, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir jadikanlah intan. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik SMK Bandar Tasik Kusuma menjemput, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak sekali lagi kepada Tuan Pengetua, Cik Zaki, terima kasih banyak. Begitu juga dengan Cik Anwar, terima kasih. Dan semua guru-guru, mak ayah yang sudi melapangkan masa pagi ini, terima kasih banyak.